Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Amir Zaidi bin Yazid, nombor metrik 2023 406 374. Saya akan membentangkan mengenai hidangan di dalam syurga menurut Al-Quran. Jadi kita terus ke pengenalan. Jadi pertama sekali, konsep hidangan di syurga adalah berbeza antara Islam, Nasrani dan juga Yahudi. Jadi ada beberapa jenis makanan yang terdapat di dalam Al-Quran tetapi tidak ada lagi di dalam agama Nasrani dan juga agama Yahudi, dan begitu juga sebaliknya. Ada yang berada di agama mereka dan tiada di agama kita. Namun begitu, secara umumnya syurga ini digambarkan ataupun dikatakan sebagai tempat kebahagiaan, tempat yang indah, tidak akan lapar maupun dahaga. Jadi ini adalah secara umum penilaian syurga itu melalui semua perspektif agama. Namun begitu, menurut kepercayaan umat Islam, syurga tempat terakhir yang terbaik untuk seseorang yang beriman dan beramal soleh di dunia inilah. Jadi penghuni syurga ni seperti yang dimaklum, kita akan dapat menikmati makanan, minuman dan juga buah-buahan yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Jadi mungkin ada salah satu daripada ulama Islam mengatakan ada jenis makanan ini dia hampir sama tetapi berbeza pada hakikatnya. Al-Quran juga menyebutkan beberapa jenis hidangan yang terdapat dalam syurga seperti jenis-jenis makanan, buah-buahan dan juga minuman. Seperti buah-buahan zaitun, kurma, anggur, pisang dan berbagai lagi juadah hidangan untuk para penghuni syurga. Jadi kita terus ke isi yang pertama. Buah-buahan yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan bahawa orang-orang Muslim ini yang menghuni syurga akan menikmati pelbagai jenis buah-buahan yang terdapat di dalam syurga. Para penghuni syurga bukanlah nak kata dapat jenis satu jenis sahaja, tetapi ianya dapat berjenis-jenis buahan sebab di dalam syurga itu lebih banyak jenis buah-buahan daripada yang ada di atas muka bumi ini. Jadi antara dalil yang ada di sini adalah antara yang menunjukkan buah-buahan yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran. Antaranya adalah yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Maksudnya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Surah An-Nahl ayat 11. Ada juga dalil daripada suratul Baqarah yang mafhum daripada surah itu adalah rezeki yang diberikan kepada orang-orang, kepada syurga, kepada penghuni syurga itu adalah rezeki yang sama rupanya namun berlainan hakikatnya. Menurut Imam Ibn Kathir mengatakan rezeki yang diberikan itu adalah seperti yang dikatakan serupa pada bentuknya, seperti kita katakan buah apple. Buah apple yang di dunia dan di syurga itu mempunyai rupa yang sama, namun begitu rasa dia adalah lain. Mungkin dia ada jenis-jenis dan setiap jenis itu adalah berbeza hakikatnya daripada buah-buah yang terdapat di muka bumi ini. Seterusnya adalah wafakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Maksudnya dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambil. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan pada ayat wafakihatin kathirah dan buah-buahan yang banyak itu, beliau menjelaskan bahawa pokok buah-buahan di syurga itu tersangatlah banyak nak dibandingkan dengan di dunia ini. Kemudian pada ayat yang seterusnya, pada kalimah la maqtu'ah yang bermaksud yang tidak berhenti buahnya. Maksud berhenti di sini adalah dia tidak akan berhenti mengeluarkan buahnya tanpa mengira perubahan musim panas ataupun musim sejuk. Jadi pokok-pokok yang terdapat di dalam syurga ini dia akan terus mengeluarkan buah-buahannya tanpa ada henti, tanpa perlu menunggu musim seperti yang berada di bumi ini. Seterusnya ayat terakhir
kalimah terakhir adalah wala mamnu'ah, dan tidak terlarang mengambilnya. Yang tidak terlarang mengambilnya adalah kita sebagai penghuni syurga tidak terlarang untuk mengambil apa-apa jenis buah-buahan yang terdapat di situ. Maksudnya kita tak perlu untuk terhalang daripada pagar ataupun apa-apa sahaja yang menghalang kita daripada mengambilnya. Sebab kalau kita nak tengok seperti mana mafhum dalam suratul Al-Insan ayat 14 yang bermaksud sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. So ini bermaksud buah-buahan itu adalah sangat dekat dan mudah dicapai tanpa ada halangan ataupun memerlukan masa ataupun jarak yang sangat jauh. Jadi ini mengatakan bahawa buah-buahan yang disediakan dalam syurga ini adalah sangat dekat dan begitu mudah untuk diambil. Seterusnya. Jadi pada poin ini, makanan yang diberikan kepada para penghuni syurga, kita selalu dengar kalau kita di kuliah surau ataupun masjid, bahawa makanan yang diberikan kepada ahli syurga ini adalah sangat nikmat dan merupakan satu kelazatan yang tidak dapat ditandingi di atas muka bumi ini, ataupun atas ditandingi oleh mana-mana jenis makanan yang terdapat di muka bumi ini. Jadi daging di syurga ini bersifat kekal, bersifat yang tidak rosak, yang sentiasa segar dan tidak mengeluarkan bau yang busuk. Jadi di sini ada beberapa dalil yang telah saya keluarkan, namun hanya satu sahaja dalil yang saya dapat jumpa mengenai perkhususan jenis daging. Selain daripada itu, perkhususan daging di dalam Al-Quran adalah hanya diceritakan secara ataupun secara umum sahaja. Jadi dalil pertama daripada surah At-Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan maksudnya dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging daripada berbagai jenis yang mereka ingini. Imam Ibn Kathir pada kitab tafsirnya pada ayat ini dia menghuraikan bahawa para penghuni syurga ini dia akan dapat memakan jenis-jenis buahan yang mereka ingini dan juga daging daripada pelbagai jenis yang mereka ingini. Namun ada jenis daging yang disediakan yang mampu menarik selera mereka untuk memakan daging tersebut. Jadi ini salah satu daripada jenis-jenis daging yang dihidangkan kepada para penghuni syurga. Dalil seterusnya walah bitayri mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan di dalam surah itu. Ini adalah dalil daripada surah Al-Waqi'ah ayat ke-21. Menurut Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, beliau menyifatkan burung ini. Beliau mengatakan bahawa daging burung ini adalah antara yang dimakan oleh para penghuni syurga. Imam Al-Qurtubi juga meletakkan hadis mengenai burung di syurga itu di dalam kitab tafsirnya. Mafhum daripada hadis tersebut menceritakan bahawa Rasulullah SAW mengatakan burung yang terdapat di dalam syurga itu mempunyai leher yang panjang seperti lehernya unta, dan sahabat Nabi Umar Ibn Khattab mengatakan bahawa burung itu telah mendapatkan kenikmatan. Namun Rasulullah membalas, orang yang memakan burung itu adalah lebih baik daripada burung tersebut. Maksudnya di sini kenikmatan dan kelazatan yang telah diberikan adalah tidak dapat dibayangkan oleh akal kita buat masa ini. Jadi kepada poin yang seterusnya, minuman yang disediakan untuk ahli syurga. Jadi di sini didatangkan lagi dalil daripada Al-Quran. Mafhum daripada dalil pertama ialah sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Jadi daripada dalil ini Imam Al-Qurtubi menghuraikan di dalam tafsirnya pada lafaz wa anharu min khamrin ladzati lisyaribin,
pada beberapanya sungai arak, um, arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Menurutnya arak dari sungai itu adalah arak yang sangat bersih dan tidak terdapat sebarang kotoran seperti yang berada di muka bumi ini, yang mana arak di muka bumi ini dihasilkan dengan kotoran, kadang terdapat kotoran tangan, kotoran yang berada di kakinya, ataupun kotoran daripada apa juga alat yang digunakan untuk menghasilkan arak. Jadi di syurga nanti tidak, arak yang berada di syurga nanti tidak ada sebarang kotoran maupun cacat silap, sebab arak yang berada di sana tidak memabukkan dan tidak memberikan sebarang kemudaratan kepada peminumnya. Ia juga disifatkan sebagai minuman yang baik oleh ahli syurga tersebut. Jadi Imam Tafsir Al-Qutubi menambah lagi katanya pada tafsir tersebut ialah wa anharu min asali musaffa, pada kalimah tersebut yang bermaksud kepada beberapa sungai madu yang suci bersih. Di sini pun Imam Al-Qutubi mengatakan bahawa madu tersebut adalah sangat bersih dan tidak terdapat kotoran, iaitu kotoran-kotoran daripada lebah yang menghasilkan madu tersebut. Dalil seterusnya adalah yutafu alaihim bika'sin min ma'in bayda'a ladzatin lisyaribin la fiha ghawlu wa la hum anha yunzafun. Jadi ini adalah surah As-Saffat ayat 45 sehingga ayat 47. Maksud daripadanya adalah diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil daripada sungai yang mengalir. Minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka itu mabuk kerana menikmatinya. Jadi mengikut dalil di atas, dapat dikatakan bahawa arak itu berwarna putih, lazat dan tidak mengandungi sesuatu yang dapat membahayakan kesihatan peminumnya seperti penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit otak, dan arak itu tidak pula memabukkan peminum. Jadi arak yang tersebut juga dikatakan dihidangkan kepada mereka di dalam gelas piala yang berwarna putih. Jadi ini merupakan daripada huraian-huraian daripada Imam Al-Qutubi. Seterusnya, kesimpulannya, kelezatan dan kenikmatan makanan dan minuman di syurga adalah perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Ini secara tidak langsung menunjukkan tahap ketinggian dan keagungan nikmat yang dapat dikecapi di syurga nanti. Seperti yang telah dibincangkan tadi, segala jenis hidangan seperti buah, daging, arak, susu dan madu itu adalah lebih istimewa dan lebih ajaib di syurga nanti. Jadi tuntasnya, jelaslah bahawa nikmat makan, minum dan pelbagai lagi nikmat di syurga itu merupakan satu perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama'. Oleh itu, marilah kita rebutkan segala peluang yang ada untuk memasuki syurga. Maka dengan ini, dengan tamatnya di sini, maka tamatlah perbahasan daripada saya. Badan kuat bertubuh sasa, mencabar diri eloklah berjaga. Disilap kata, terkasar bahasa, kesalahan hamba maafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.